Assalamualaikum. Lupa nak on mikrofon ya. Okey, kena sekali lagi lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita sekali lagi untuk bersama di pagi ini ya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan telah pun bersedia untuk terus kita sama-sama ya, sebab saya pun masih lagi dalam proses belajar juga ya. Walaupun saya berkongsi dengan tuan-tuan ni, sebenarnya saya pun masih belajar ya. Maknanya proses pembelajaran Al-Quran tu memang kita kena lakukan secara berterusan ya. Imam Ghazali pun kata, kalau kita dah belajar Al-Quran tu, jangan rasa kita dah pandai ya. Tak boleh. Al-Quran ni dia ibarat lautan ya. Lautan yang luas. Jadi lagi kita belajar, rupanya lagi banyak yang kita kena belajar. Ya. Bermakna kalau apa-apa ilmu yang kita ada tu, kita niatkan untuk berkongsi ya. Berkongsi dengan kawan-kawan kita. Dalam perkongsian tu kita melakukan proses mengajar tu bukan bermaknanya kita dah hebat, jangan ya. Kita mungkin kita tahu lebih sikit pada kawan kita ya. Kita berkongsi dan bantu rakan-rakan kita untuk sama-sama menguasai ilmu Al-Quran ya. So memang proses pembelajarannya kena berterusan ya. Dan perkongsian tu pun kena berterusan ya, dengan rakan-rakan kita, terutama sekali ahli keluarga kita lah ya. Ahli keluarga kita yang terdekat tu kena pastikan yang mereka juga bersama kita ya. Walau macam mana pun saya faham lah ya, kadang-kadang bukan semua yang respon ya. Ada juga ahli keluarga kita yang tak respon ya. Mungkin prioriti dia lain lagi, tak mengapa ya. Tapi tugas kita sampaikan ya, ajak mereka bersama ya. Kalau mereka ada alasan-alasan yang tertentu, tak mengapa, kita dah jalankan tugas kita ya. Tapi proses tu mesti berjalan. Okey. Kita masih lagi berkongsikan kepada mengenal kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha ya. So saya terus kongsikan skrin yang menyenaraikan semua kalimah-kalimah yang dibangun daripada alif lam ha, dan bahan-bahan ni ialah kita menggunakan secara digital, iaitu kita merujuk kepada Quran corpus.com ya, ataupun corpusquran.com yang tuan-tuan boleh tengok kat atas tu URL tu, dia adalah website ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan sendiri pun boleh rujuk kepada corpus ya, quran.com ni dan latih ya, latih supaya lama-lama kita mahir ya, lama kita mahir, dan kita boleh bincangkan dalam kumpulan-kumpulan kita kalau kita kurang faham ataupun memerlukan pencerahan ya. Sebab kita sama-sama belajar sebenarnya ya. Jadi apa ilmu yang kita ada tu kita kongsi dengan kawan kita. Kawan kita yang ada ilmu lebih tu, dia pun berkongsi juga dengan kita ya. Okey, kita semalam kita melihat beberapa kaedah penggunaan ilahun di dalam ayat
ayat innamallah ya. Innamallah semalam innamallah ni adalah ayat surah An-Nisa ayat 171 ya. Dalam contoh-contoh ni atau senarai ni kita dapati ada dua contoh kalimah ilahun dalam satu ayat 87 surah An-Nisa 171 ya. So apakah beza dia? Yang dalam ayat 87 tu dia mengambil i'rab yang mansub dengan ditandakan baris atas, sedangkan ayat 171 ilahun mengambil bentuk nakirah yang bertanwin mufradah dan juga marfu' ya. I'rab dia marfu'. Ya, so semalam pun kita telah berkongsi iaitu kenapa dia marfu' ya, kerana dia adalah khabar kepada Allahu. Allahu ni marfu', jadi khabar dia kenalah marfu' sebab ini ayat nominatif dengan bermula Allah tu berfungsi sebagai mubtada ya. Memulakan cerita dalam ayat tu walaupun ada innama. So innama di sini dia berfungsi hanya sebagai penegasan saja ya, nak memberi, orang kata penegasan apa, nak beri sikit ya kepada cerita dalam ayat tu. Itu dia menamakan penegasan, iaitu harfun taukid ya, harfun taukid. Biasanya inna, kalimah inna dia juga akan mempunyai kaedah memansubkan isim selepasnya ya. Inna dia berfungsi dalam ayat Quran biasanya dua serentak ya, iaitu dia memberi penekanan dengan memberi erti sesungguhnya kepada isimnya, iaitu kalimah selepasnya, dan pada masa yang sama dia memansubkan kalimah selepasnya. Apakah contoh dia? Contohnya di sinilah ya, dalam ayat sebelum tu ialah ayat Ali Imran ayat 62 tu ada inna. Ya, jadi inna di sini dengan inna di sini adalah kalimah yang sama ya. Tetapi apakah beza inna di sini dengan inna di sini? Bezanya ialah inna di sini dia tidak ada ma. Ya. Dia tak ada ma. Jadi di sini dia ada ma ya. Ma tu dipanggil restrictive particle ya. Saya tak sempat nak cari balik terminologi dalam bahasa Arab. Mungkin saya boleh check sekarang ya. Saya pergi ke ayat ni. Kita pergi ke word by word, kita akan lihat lihat inna tu dia terangkan pada kita tak? Innama ya. Okey. Innama. Okey, so di sini dia apa ya? Dia ceritakan dua komponen ya, dua komponen. Inna tu ialah, ini bahasa Inggeris lah ya, accusative particle ya. Inna tu ialah accusative particle tu sepatutnya dia memansubkan ya. Dan ma tu dia kata sini apa, preventive particle ma, yang orange tu ya. Itu dinamakan preventive particle ya, tapi dia tidak nyatakan dalam bahasa Arab dia apa dia preventive particle ya. So kaedah ni kita panggilkan kafah wa makfufah, besarkan sikit ya. Tu dia. Kafah, ini sebenarnya ada tasydid ya. Kafatun itu asalnya, wa makfufatun. Kalau itu yang hijainya sebenarnya lah ya. Jadi ini pertalian di antara inna dengan ma tu ya. Nanti saya akan cuba cari juga apakah definisi preventive particle ni dalam Arabnya ya. Dia ada dia, tapi saya lupa kat sini nak cari dia
Ini kita akan kongsi sebelum ni, lepas ni. Jadi apa maksudnya ialah preventive particle ma ni, dia preventif maknanya menghalang. Menghalang inna ni berfungsi sebagai biasa. Ya, biasa. Biasa bermakna apa? Sepatutnya kalau ada inna, Allah ni kena baris atas. Itu biasanya lah. Kalau ada inna, Allah kena mansub. Macam di sini, inna Allah kena mansub. Sini dia boleh mansub sebab apa? Dia tidak dihalang. Tak ada ma yang menghalang dia. Ya. Jadi, Allah ni isim kepada inna, jadi dia mansublah dia. Tetapi di sini, inna, Allah ni isim dia tetapi dihalang oleh ma. Ya, maka dia tak berfungsi sebagai accusative particle tadi, walaupun nama dia accusative particle tadi, ya. Accusative particle apa dia? Harfun nasab. Ya, harfun nasab tapi dihalang oleh ma tu, maka tidak mansublah Allah tu. Jadi dia mengambil marfu'. Bila Allah tu marfu', maknanya dia sekarang ni, Allah ni bukan lagi isim kepada inna, dia berfungsi sebagai mubtada. Mubtada, khabar dia ialah ilahun. Ya, ilahun, kemudian ilahun tu nak diceritakan ilahun tu bagaimana dia adalah esa. Esa maknanya satu. Jadi wahidun adalah sifat kepada ilahun. Ya. Ilahun, kemudian sambung dengan ayat tu, yang ni dipanggilkan sini dia punya khabar dia. Jadi yang ni ialah ayat kepada khabar itulah, ya, cerita kepada ilahun tu. Apa cerita dia? Ini sifat dia dan ini jumlah dia. Dia punya ayat dia, ya, nak menceritakan tentang ilahun subhanahu ayyaku nalahu walad. Maknanya Maha Suci Allah tu dia tidak mengambil, ya. Dia tidak ada, ya, ataupun dia tidaklah baginya, tu yang secara literal, tidaklah baginya walad, iaitu anak secara nakirah, ya, secara umum tidak. Walad itu satu, maknanya satu anak pun tak ada bagi Allah. Itu dimasukkan dalam ayat yang ini, ya. Okey, sekarang ni kita tengok contoh yang seterusnya. Yang ni bermakna habis contoh dalam surah An-Nisa, dia masuk ke 5 adalah surah Al-Ma'idah. Ayat 73, 3 contoh dalam Al-Ma'idah, 2 dalam 73, 1 dalam ayat 116. Ya. Okey. 573 ialah kalimahnya ialah ilahin. Ya, ilahin sepatutnya tuan-tuan sudah mengenal, ya, sebab ini wama min ilahin illallah sama dengan yang ni. Wama min ilahin illallah, maknanya perenggan yang sama digunakan dalam ayat yang berbeza, ya. Wama min ilahin illallah dalam surah Ali Imran ayat 62, dan perenggan yang sama digunakan dalam ayat 73 Al-Ma'idah, ya. So kalau kita sudah kenal di sini, bermakna kita kenal lah di sini. Kenapa dia majrur di sini? Kerana ada min, ya. Kerana ada min, menjadilah dia isim yang majrur. Begitu juga sinilah, ya. Bila ada harfun jar min, jadilah ilahin, bukannya ilaha ataupun ilahu, ya, sebab ada min, ya. Dan ma ni berfungsi sebagai harfun nafiah, macam la juga, ya. Dia sama dengan la ni. La ni berfungsi sebagai la nafiah lil jinsi,
yang ni pun sama. Ma ni also berfungsi sebagai la juga. Ya, so bermakna min ilahin ni adalah isim kepada ma ni lah. Ya, dia adalah isim kepada ma, tetapi dia dirangkaikan dalam bentuk jar wa majrur, ya. Kalau tidak tidak, dia pun sama macam ni, ilaha juga. Ya, dia mengambil mansub, ya, kepada dia adalah isim kepada ma, ya. Dan bila ada isim, dia ada khabar dia, iaitu khabar dia mestilah marfu'. So mana khabar dia? Ya, inilah ilahun ni. Sebab tu dia dalam bentuk marfu', ya. So beza di sini ialah yang ni mustasna dia ialah mana ya ini, ya. Mustasna ni ialah Allah. Di sini mustasna dia ialah ilahun. Dua-dua tu marfu', ya, sebab dia adalah khabar kepada isim ma ni yang ni, ya, isim dia yang ini min ilahin tu isim dia dalam bentuk jar wa majrur, ya, ataupun sibih jumlah. Sibih jumlah ni maknanya seakan-akan ayat, ya, min ilahin, dia perenggan ayat, ya. Okey, so ini mengambil marfu' dalam kalimah Allah. Di sini mengambil marfu' dalam bentuk nakirah, ya, masih lagi umum. Yang ni dah spesifik kepada Allah, sebab dia nak menceritakan Allah selepas tu apa dia, wa innallaha lahuwal azizul hakim, ya. So di sini ilahun, ya. So kalau kemungkinan nanti kita tengok, kalau kita nak tengok apakah cerita sebelah tu, ialah kita boleh pergi ke ayat lah, ya. Ayat, tengok sini, tuan-tuan tengok ayat dia disambung oleh contoh selepasnya lah, sebab dia ayat yang sama tu. Ya, so bermakna dua ayat ni adalah ayat yang sama. Lepas ilahun tu disambung yang ni, ya. Ilahun wahid. Ini hujung di sebenarnya, ya. Ilahun ni nak dikongsikan dalam contoh sini. Satu lagi ilahun dikongsikan dalam contoh di sini. Tapi sebenarnya dia ayat yang sama. Di hujung tu ada apa kalimah dia? Wahid. So bermakna wahid ialah sifat kepada ilahun. So ini khabar kepada ma. Wahid yang ni ialah sifat kepada ilahun, iaitu Tuhan yang esa. So bila ilahun wahid, sama, makna dia samalah dengan Allahu, ya. Di sini dia gunakan Allahu, ya, untuk menyatakan siapakah Tuhan itu, ialah Allah. Di sini dia gunakan dalam bentuk ilahun wahid, bermakna ini pun makna dia Allah jugalah, iaitu Tuhan yang esa. Ya, so Tuhan yang esa tidak ada lain selain pada Allah. Ya, mana kalaulah ayat ni dia tak gunakan ilahun wahid, dia akan gunakan Allahu. Sama dengan atas ni. Itu konstruk, ya, yang kita boleh mengenal, ya, pelan-pelan, ya, supaya kita memahami, ya, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ya. Okey, selesai Al-Maidah 3:2. Lepas tu dalam surah Al-Maidah satu lagi ayat 16 diceritakan mengenai ilahun dalam bentuk ilahaini. Sedikit berbeza, ya. Sebelum ni kita tak jumpa lagi yang ni. Kita jumpa ilahun, ilahan, ilaha, ilahin, ya. Ini pertama kali kita jumpa bentuk ilahaini, ya. So bagi tuan-tuan yang sudah kenal ataupun pernah belajar ciri-ciri bilangan kepada kata nama, kemungkinan tuan-tuan boleh kenal, ya. Bila ada di ujungnya ya yang mati dengan nun baris bawah tu, itu menunjukkan apa? Kalimah tu adalah kalimah dua. Ada dua, ya. Kalau orang tu jadi dua orang.
Kalau Tuhan bermakna dua Tuhan. Ya. Tetapi dua Tuhan, dua musanna, bilangan musanna dia ada tiga kumpulan. Ya, tiga kumpulan. Apa dia? Kumpulan marfu', kumpulan mansub, kumpulan majrur. Ya. Ya. Kalau kita nak recall balik, ialah okay, mungkin saya akan typekan kat sini ya untuk bantu tuan-tuan untuk mengenal ya. Gunakan leksi logos macam biasa. So saya kopikan kat sini. Yang ni ialah satu kumpulan dia ya, turunkan ke bawah. Okey. Kopikan dia satu lagi. Ya, sebab dia ada dua kumpulan tu sama ejaan dia. Okey. Okey. So kumpulan yang pertama apa dia? Kumpulan pertama ialah ilahani. Ya. Kopikan dia, bawa ke atas. Ciri-ciri bilangan kepada kata nama, ya, dia ada tiga. Yang pertama ni dia bukannya ya mati ya, dia adalah alif ya. Okay, mungkin saya buangkan ini supaya dia tak mengganggu. Okay. Yang ini bukannya ya mati, dia adalah alif. Alif iaitu di hujungnya ditambahkan alif dan nun kasrah. Ya, alif ila ha ni ya. By the way, yang ni pun kena betulkan ya. Bila kita menulis yang ni betul ya, tulisan ni dia tak tepat yang kita ubahkan dia supaya dia menjadi sesuai alif kecil tu dia tak boleh di atas lam ya, dia kena selepas. So kita ubahkan dia, masukkan apa ni extension dia ni dua kali ya, tekan dua kali dan letakkan alif kecil. Tu lepas tu letakkan satu lagi. Itu cara menulis ya. Jadi alif kecil jangan letak belah atas macam ni ya. Ini penulisan tu digital Quran tu dia menggunakan mungkin dia tak ubah lagi lah ya. Mungkin kita boleh recommend kat dia tolong ubahkan penulisan tu ya kepada penulisan yang baru ya, sebab dia mengelirukan alif di atas lam tak boleh ya, dua huruf pada satu tempat tidak boleh ya. Kalau dua huruf satu tempat tu dipanggilkan idgham ya, dimasukkan dalam konsep tu boleh, tapi konsep ni tidak boleh. So bermakna yang ni pun semua kena tukar ni ya, kena tukar, buangkan alif kecil tu, letakkan sempang ni dua kali, lepas tu masukkan alif kecil, masuk lagi satu sempang. Tu tulisan dia. Satu ilahani, satu ilahaini. Yang ni pun sama dengan ni ya. Jadi saya copy je senang. Okey, copy je. Okey. Okey, ini bermakna kalimah kata nama yang musanna ya, yang bilangan dia dua, bukannya tiga. Kalau tiga dah lain. Ya. Dia yang musanna. Jadi apakah beza ini dengan ini? Yang ni ialah kalau i'rabnya marfu', dia maknanya dalam keadaan rafa', iaitu nominatif. Ya, status dia adalah nominatif. Ini dia isim marfu', tinggal ra ya. Marfu'. Jadi yang ni kita katakan musanna marfu'. Mim, sa, nun bertasydid dan ya. Ya tu sebenarnya bukan ya, dia adalah alif maksurah ya. Musanna marfu'. Letakkan letakkan alif kecil ni sekali ya, sebab dia sebenarnya ada alif kecil musanna yang dibacakan dua harakat. Musanna marfu'. Marfu' bermakna
dia nominatif. Dia tidak ada dipengaruhi oleh apa-apa kalimah yang lain, ya. So sekarang ni yang ni konteks ni ialah bukannya marfu'. Bila bertukar je i'rab dia bertukarlah tanda dia, ya, daripada alif nun ditukarkan kepada ya nun, ya yang mati, nun baris bawah. Okey. So kita tukarkan i'rab dia sini. Dia bukannya marfu' tapi dia mansub. Mim, nun, sad, waw, ba. Tu status dia ialah mansub. Mana dia accusative. Maknanya ada somebody ataupun sesuatu yang membuat melakukan sesuatu ke atas dia. Itu maksud dia. Itu mansub. Dia accusative. Yang ni nominative. Okey, dan apa ilaha ini satu lagi, dia bukannya marfu' dan bukannya mansub, tetapi dia majrur. Ya, majrur pula. Kes yang ketiga iaitu majrur. Tukarkan mansub kepada majrur. Okey, bahasa Inggeris dia genitive. Nominative, accusative, genitive. Itu bahasa Inggeris lah, ya. Kalau tuan-tuan yang mahir dengan bahasa Inggeris, elok digunakan sekali, ya. Dia punya untuk memahami. So ini Tuhan, dua Tuhan dalam bentuk marfu', nominatif. Ini dua Tuhan dalam bentuk mansub. Ini dua Tuhan dalam bentuk majrur, ya. So perhatikan dalam penulisan ada dua sajalah. Satu ilahani, satu ilahaini, sebab mansub dengan majrur, ijaan dia sama, ya. Kalimah dia sama. Cuma konteks dia berbeza. Ya, konteks dia berbeza. Kenapa dia mansub? Kerana dia accusative, ada perlakuan pihak lain ke atas dia. Kenapa majrur? Kerana dia diikat, ya, oleh kalimah-kalimah lain seperti harfun jar. Ya, so harfun jar akan memajrurkan ilahan, ya, asalnya ialah ilahani, ya, dia memajrurkan. Kalau dia mudhafun ilaih pun dia pun akan jadi majrur. Itulah kes kes majrur. Dia boleh jadi disebabkan oleh harfun jar, boleh jadi disebabkan dia kedudukan dia mudhafun ilaih, ataupun kedudukan dia sebagai sifat, ya, sebagai sifat kepada mausuf yang majrur. Itu kes-kes mengapa kalimah menjadi majrur, ya. Okey, ini kita boleh simpan kalau in case kita nak guna lain kali, ya. Kita simpan dia, tekan print screen. Print screen tu dia akan simpan dalam screenshot punya folder. Nanti kita boleh retrieve balik, ya. So balik kepada ayat tadi. Ustaz nak tanya lah. Ya. Kalau ilah, macam ilah tu, kalau baris alif maksurah tu memang kena buat rumah dia panjang sikit lah. Ya. Alif bukan alif maksurah itu, ya. Alif maksurah lain. Ini alif kecil. Alif kecil. Alif kecil bukan alif maksurah. Alif maksurah tu ialah yang yang berkaki ya tu. Okey. Bertapak ya tu, yang ni kan. Ni. Ini alif maksurah. Dia juga menggunakan alif kecil. Kalau dia di tengah ni kita panggil dia alif kecil sajalah. So kena kena gunakan supaya dia tidak ditulis macam ni lah. Okey, so persoalannya sekarang ni kenapa di sini majrur ke ataupun mansub? Sebab tadi kita kata tulisan dia sama, ya, ilahaini. Dia boleh jadi mansub, dia boleh jadi majrur. Ya, so kita tengok di sini dalam ayat tu. So cara nak mengenainya kita kena tengok dalam konteks ayat, jangan tengok kalimah tu saja.
Sebab kalimah tu saja dia sama. So kita tengok dalam konteks ayat dia, iaitu apa? Dia adalah maf'ulun bih, ya, dia adalah objek. Objek kepada apa? Kepada kalimah ittakhizuni ni. Ya, ini kata kerja fi'il amal. Ya, fi'il amal dia ada objek. Bila kita suruh seorang tu melakukan sesuatu, so perlakuan tu mesti ada objek dia. So yang ni adalah objek, ya, iaitu maf'ulun bih kepada ittakhizu ni, ya. So apakah objeknya di sini? Ialah ada dua. Sebab tu dia dikatakan Tuhan ni dua. Objek yang pertama ialah ni. Ni tu ialah aku, ya. Dan objek yang kedua ialah ummiyah. Ummiyah ni objek yang kedua. Macam mana kita tahu dia kedua? Ada waw atifah ni. Ya. So dalam ayat ni, ayat ni adalah diceritakan kepada Nabi Isa, ya, Nabi Isa alaihi wasallam yang bercakap kepada kaum dia lah, ya. Jadi ini sebenarnya Allah. Allah tengah address Nabi Isa, ya. Allah tanya Nabi Isa, ya, dia kata, pernahkah engkau mengatakan yang kepada manusia, iaitu kepada kaum kau, suruh mengambil aku tu Nabi Isa, dan ibu aku sebagai Tuhan. Tu ayat ni, ya. A'anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini. Itu maksud dia. Min dunillah, selain daripada Allah. Jadi ini Allah, ya, dalam ayat ni di surah Al-Maidah, Allah menceritakan Allah tanya Nabi Isa, ya, konon-kononnya orang-orangnya mengatakan Nabi Isa tu Tuhan. Bukan saja Nabi Isa Tuhan, ibu Nabi Isa pun Tuhan. Jadi ada dua Tuhan, ya. Jadi Allah tanya Nabi Isa, kenapa jadi macam ni? Kalau bahasa kampungnya orang kata, apa engkau ada cakap pada orang-orang kau yang engkau tu Tuhan dan mak engkau pun Tuhan. Lebih kurang macam itulah, ya, ceritanya. Allah kata, anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ini yang pertama tu ialah hamzah istifham, dipanggil hamzah soalan. Ya, hamzah kedua tu ialah kalimah pada anta, iaitu kamulah, kamu lelaki Nabi Isa. Jadi ni adakah, apakah kamu, qulta, kamu telah berkata. Daripada qala, bila tambahkan ta fa'il dia, jadi lam tu disukunkan, alif digugurkan, jadilah qulta. Ini fi'il madhi, ya, untuk qala dengan fa'il ta. Ta ni sama dengan ta yang ni lah, iaitu Nabi Isa, ya. Linnasis, kamu telah berkata kepada manusia. Manusia di zaman tu ialah kaum dia lah, ya. Sebab Nabi Isa tu diutuskan kepada kaum dia, ya. Ittakhizuni, ini sebenarnya hamzah wasal. Ittakhizuni adalah fi'il amal wazan ke-8, ya. Maknanya seolah-olah Nabi Isa menyuruh waw, asalnya waw ni waw al-ziyadah yang ramai. Ulinnas ni ramai, kumpulan manusia yang ramai. Ya, kamu semua ambillah aku. Maknanya kamu semua ambil tu maksud apa? Menjadikan aku, ya, ni tu aku, dan waw tu dan ummiyah, dan yang ni apa? Idhafah, ya. Ibuku, ya ni adalah sama dengan ya di sini, ya, dan digunakan dalam baris atas, ummiyah, ya, menunjukkan dia maf'ulun, dia mudhafun ilaih kepada ummi. Jadi ummi ni mudhaf, yakni mudhafun ilaih yang majrur. Ummi ni apa dia? Dia ni sebenarnya mansub.
ya, mansub sebab apa? Dia objek kepada ittakhizu ni. Satu ni mansub, keduanya ummi ni pun mansub juga, dia maf'ulun bih. Jadi ada dua objek di sini. Jadi kedua-dua objek tu, jadi Allah menggelarnya ilahaini, ya. So maknanya ilahaini ni adalah isim badal kepada dua ni, ya. Ni dengan ummiyah tu, so dibadalkan kepada ilahaini, ya. Dua Tuhan, min dunillah, selain daripada Allah. Nah itu cara kita nak mengenalnya. So ilahaini adalah maknanya dua Tuhan, ya. So kalau kita letakkan makna di sini, dua Tuhan. Tau, wow, non, dua Tuhan, ya. Okey, ini kita gunakan yang ni. Okey ni. So makna kepada ilah ni adalah dua Tuhan. So di bawah ni sama, ya. So makna dari segi makna dia sama. Ya, sebab tu kita kena belajar bahasa ni, ya. Sebab kalau tidak kita ingat dia sama. Makna kalau kita baca terjemahan dia kata dua Tuhan juga. Tiga-tiga ni dua Tuhan. Tetapi konteks dia berbeza. Ya, sebab terjemahan dia tidak boleh nak menceritakan banyak perkara, ya, kepada kalimah tu. Jadi kita baru dapat sebahagian saja daripada maklumat ataupun pengetahuan kepada kalimah tu, ya. So kita kena belajar, ya, bahasa dia tu supaya kita faham dia dengan lebih, ya, lebih secara lebih menyeluruh. Okey, ni kita simpan balik. Dan itu menjudahi perbahasan kita mengenai ilahaini. Besok kita akan jumpa alihatan pula, ya, alihatan ukhra, ya, yang sedikit berbeza daripada sebelum ni, ya. So sebelum ni kita jumpa alihan, ya. So sebenarnya alihatan tu adalah daripada alihan, ya, yang nak dibentukkan dalam bentuk muannas, ya. Bila ada ta marbutah tu dia mengambil bentuk muannas. So untuk hari ini kita berhenti di sini dulu dan kita akan sambung perkongsian kita di besok hari, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.